kisah dalam syurga. Dia minta izin dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak bercucuk tanam di dalam syurga. Dia minta izin. Wahai Allah, aku nak minta izin pada kamu untuk aku bercucuk tanam di dalam syurga. Lalu Allah bertanya kepada dia, wahai manusia, bukankah aku telah memberikan segala keizinan kepada kamu nak buat apa saja dalam syurga ni kamu boleh buat. Tapi manusia ni dia kata, ya Allah, aku nak minta izin juga. Ni pelik manusia. Ni manusia ni kalau kita jumpa 10 orang manusia, 10 orang perangai. Sebab itulah daripada kisah ni tuan-tuan, kita dapat tahu bahawasanya apa kebiasaan kita atas dunia. Contoh tuan-tuan minat naik basikal petang-petang. Atas dalam syurga nanti request nak naik basikal juga. Begitu juga tuan-tuan minat buat apa? Minat main bola sebagainya, akan ada tuan-tuan akan request pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikmati main bola di dalam syurga. Sebab itulah kebiasaan kita buat di atas dunia, kita akan buat juga di dalam syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu Taala yang dimuliakan, Tuan Imam, seterusnya para bilal, seluruh jawatan kuasa Masjid Tariq bin Ziyad dan seluruh para tetamu Allah, muslim muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita duduk di rumah Allah. Yang paling penting tuan-tuan, untuk berada di rumah Allah ni bukan semua orang dapat. Ada kalanya orang yang pergi jalan jauh-jauh dia tak ingat rumah Allah. Sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut ada satu ayat dalam sabdanya, dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sebut apa dia? Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib. Walakinna Allah la yu'ti din illa liman yuhib. Nabi sebut macam mana? Sesungguhnya Allah akan berikan dunia ini kepada sesiapa sahaja yang Allah suka dan kepada sesiapa yang Allah tak suka. Tapi walakinna Allah, akan tetapi Allah akan berikan agama ini kepada orang yang Allah sayang sahaja. Tuan-tuan, nak jadi orang yang Allah tak sayang ni mudah tuan-tuan. Tak semayang, tak ingat masjid, tak puasa sebagainya. Tetapi nak jadi orang yang Allah sayang, salah satunya Allah menjadikan cinta kita ni kepada rumah Allah. Pernah tak kita keluar tak? Kita keluar pergi ke mana? Kita keluar pergi ke musafir lah mana-mana, KL ke Johor ke sebagainya. Pernah tak kita terlintas dalam hati kita waktu musafir ni, start kereta je, aku nak berhenti solat kat mana? Tu antara salah satu orang panggil apa? Orang panggil hati kita ni dah terikat dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita mesh ataupun kita ambil satu hadis Nabi lagi yang mana orang yang dinaungi pada hari kiamat hatinya sentiasa tergantung dengan masjid. Sebab itulah beruntung tuan-tuan, para haji, hajah di hadapan saya, tuan-tuan sahabat saya di hadapan saya, yang mana hati dia berada di masjid ini, teringat dengan masjid, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga dia pada hari kiamat. Jaga macam mana? Wallahu a'lam. Kita tahu bagaimana azabnya pada hari kiamat, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, alhamdulillah, yang mana seperti mana kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan nikmat
Allah bangunkan kita solat subuh pada hari ini, segala kesyukuran kita adalah bermula dengan mengucap alhamdulillah. Ulama kata, bagaimana kita nak mengikat syukur kita terhadap nikmat yang kita dapat. Nikmat boleh bangun pagi, nikmat boleh sedar, alam bunyi ni adalah salah satunya adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ustaz lupalah ustaz nak ucap alhamdulillah pagi ni. Tuan-tuan, kalau orang sembahyang subuh, tentu-tentunya dia akan mengucapkan alhamdulillah. Masa mana? Waktu sembahyang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dah sembahyang tu pun kita dah mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebelum masuk dalam kitab kita Suwarun min Hayatus Sahabah, saya nak menceritakan tuan-tuan satu hadis yang Nabi SAW menceritakan satu keadaan manusia di dalam syurga. Ada satu kisah tuan-tuan, satu hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menceritakan keadaan orang di dalam syurga. Ada satu kisah tuan-tuan, orang di dalam syurga ni dia minta izin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kisah dalam syurga. Dia minta izin dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak bercucuk tanam di dalam syurga. Dia minta izin. Wahai Allah, aku nak minta izin pada kamu untuk aku bercucuk tanam di dalam syurga. Lalu Allah bertanya kepada dia, wahai manusia, bukankah aku telah memberikan segala keizinan kepada kamu nak buat apa saja dalam syurga ni kamu boleh buat? Tapi manusia ni dia kata, ya Allah, aku nak minta izin juga. Ni pelik manusia. Ni manusia ni kalau kita jumpa 10 orang manusia, 10 orang perangai. Sebab itulah daripada kisah ni tuan-tuan, kita dapat tahu bahawasanya apa kebiasaan kita atas dunia. Contoh tuan-tuan minat naik basikal petang-petang. Atas dalam syurga nanti request nak naik basikal juga. Begitu juga tuan-tuan minat buat apa? Minat main bola sebagainya, akan ada tuan-tuan akan request pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikmati main bola di dalam syurga. Sebab itulah kebiasaan kita buat di atas dunia, kita akan buat juga di dalam syurga. Begitu juga lelaki ni mungkin waktu muda ataupun waktu dia di atas dunia, dia ni seorang musafir ataupun seorang yang suka bercucuk tanam. Seorang petani. Jadi bila masuk surga ni, dia pun minta izin dengan Allah nak bercucuk tanam. Jadi bila dia minta izin dengan Allah bercucuk tanam, Allah tanya kepada dia, bukankah aku dah izin semua kamu nak buat? Lalu dia kata, aku nak minta izin juga ya Allah untuk bercucuk tanam. Lalu dia pun bercucuk tanam. Dia semai benih dia. Dia semai benih dia pada di dalam syurga, dan diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasil daripada benih yang dia semai tadi, benih yang dia tanam di dalam syurga, maka bergunung-gunung pokok-pokok yang mendapat hasil daripada tanaman-tanamannya. Kalau dia tanam kurma, maka kurma je lah, bergunung ganang, bukan bukit tuan-tuan. Kalau kita ingat kena sodok di Rauk baru ni tak? Tu durian Musang King tu berbukit ya. Kita rasa banyak dah, berjuta-juta hasil dapat. Tapi yang ni bergunung ganang tuan-tuan. Bila dia tanam pokok di dalam syurga, tumbuh bergunung ganang di dalam syurga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala apabila tumbuh hasil tumbuhan dia, lalu Allah bagi tahu kepada pemuda ini, wahai pemuda, petiklah tanaman itu wahai pemuda, dan kamu makan tanaman itu. Nescaya apabila kamu makan makanan itu, walaupun bergunung ganang, tidak akan memuaskan hati kamu. Sebab itulah di dalam syurga ni dia unlimited. Tuan-tuan tak, kalau pernah anak-anak bawa pergi makan steamboat ni tuan-tuan, sekarang package unlimited, bayar RM40 boleh makan apa saja tuan-tuan nak makan. Tapi ingat tuan-tuan, tak habis makan kena bayar pula. Kalau tak habis lebih makanan bazir kena bayar pula. Tapi di dalam syurga tuan-tuan, unlimited semua benda. Main bola unlimited, makan unlimited. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam hadis ini, Nabi bagi tahu, Allah berfirman kepada lelaki ini setelah hasil tumbuhan dia tumbuh, maka Allah kata, kamu makan bergunung ganang hasil buah-buahan daripada kamu tanam ini, nescaya tidak akan memuaskan ataupun mengenyangkan hati kamu. Begitulah keadaan di dalam syurga tuan-tuan.
tidak akan memuaskan hati kita. Kita rasa nak semua. Beginilah apa panggil nikmat di dalam syurga. Nikmat di dalam syurga ni bagaimana ulama menceritakan kepada kita nak membezakan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Macam mana? Kita pergi ke air laut. Paling sedekat kat sini kat mana? Pantai Sepak, ke Pantai Cepaka tau. Pergi ke air laut, celup jari kita. Bila kita celup jari kita, kita angkat jari kita. Maka kita tengok dekat jari kita bila kita celup dalam air laut tu, kita angkat ada air melekat pada jari kita, maka ulama kata itu nisbah bagi kita nak mengukur nikmat dunia yang Allah bagi pada kita. Dapat rumah besar, dapat kereta besar, itu hanyalah nikmat yang sedikit Allah bagi. Tetapi air laut yang tadi yang terbentang luas, itu adalah nikmat akhirat yang Allah tak bagi lagi pada kita. Sebab itulah kita kena bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah bagi kita duduk di dalam kefahaman agama, kita boleh datang solat berjemaah sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung kitab kita Suwaru min Hayatus Sahabah, sahabat-sahabat yang kita tak biasa dengan nama dia, tetapi dia sangat berjasa pada sumbangannya pada Islam. Hari ni yang lepas saya dah datang pada sebelum puasa. Tak tahu tuan-tuan ingat ke tak sebelum puasa ni tuan-tuan tak? Duk ingat menu berbuka puasa saja, tak ingat dah ustaz kuliah sebelum puasa. Hari ni nak makan cendol, hari kedua nak makan soya pula tak? Okey. Hari ni kita masuk kisah yang kedua, iaitu kisah seorang lelaki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Tuan-tuan, Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini ulama sirah kata seorang lelaki yang telah membeli akhirat dengan kehidupan dunianya dan lebih pentingkan Allah dan Rasulnya daripada segala kepentingan yang lain. Sa'id bin Amir ni nama mungkin tuan-tuan tak ingat, tapi kalau satu kisah sahabat Nabi yang mana Sayyidina Umar cari siapa yang miskin dalam kampung dia, salah satunya gubernur dia. Gubernur dia adalah inilah Sa'id bin Amir. Sayyidina Umar suruh sahabat cari orang miskin dekat kampung tu. Antara orang miskin dekat kampung tu adalah gubernur. Oh, tak logik jadi zaman sekarang tak? Ni kita dengar kisah yang panjang. Mungkin tuan-tuan kisah yang pasal gubernur seorang yang miskin daripada sahabat Nabi. Ini adalah kisah bagaimana Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Tuan-tuan, bermula Sa'id bin Amir Al-Jumahi ni bukan dia masuk Islam awal-awal. Dia ni antara golongan yang berhijrah lambat ke Madinah. Dia ni orang yang bukan Islam, orang kafir Quraisy. Dia orang Mekah. Bila dia ni pada satu peristiwa yang mana orang kafir musyrikin Mekah waktu dia nak tangkap orang Islam. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, pada waktu itu ramai di kalangan orang kafir Quraisy di Mekah, dia cuba tangkap orang Islam. Sebab itulah datang perintah daripada Allah suruh orang Islam ni berhijrah. Dan salah satu orang yang tidak sempat lari iaitu bernama Khubayb bin Adi. Ni sahabat Nabi yang Islam tak sempat berhijrah ke Madinah, ditangkap oleh kafir musyrikin Mekah bernama Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ni tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang ditangkap. Bila ditangkap tuan-tuan, orang kafir Quraisy ni dia nak balas dendam. Dia nak balas dendam terhadap apa yang orang Islam buat kepada mereka. Dia nak balas dendam dengan apa? Dengan menyiksa Khubayb bin Adi. Kisah dia macam mana tuan-tuan? Kisah dia, sewaktu Khubayb bin Adi ni ditangkap, lalu ramai para pemimpin Mekah dan disuruh oleh penduduk kafir Quraisy ini membawa Khubayb bin Adi ini ke mana? Bawa ke satu tempat bernama Ta'im. Bawa satu tempat bernama Ta'im ni. Ta'im ni kalau kita tahu sejarah pada Islam dulu, dia menjadi satu tempat orang kafir Quraisy nak menyiksa orang, nak pukul orang, nak mencederakan orang. Begitulah Khubayb ni dibawa ke satu tempat itu. Dan bila dibawa ke satu tempat itu, lalu Sa'id bin Amir ni waktu tu dia belum Islam lagi. Ramai penduduk Mekah pergi ke Ta'im ini nak melihat bagaimana para pemimpin Quraisy ni menyiksa Khubayb. Menyiksa Khubayb. Jadi Sa'id bin Amir pun tak terlepas juga. Dia selit di antara orang ramai tersebut. Dia tengok
bagaimana penyiksaan yang dikenakan oleh Khubayb bin Adi. Kita tengok Khubayb bin Adi ni macam mana dia berjumpa dengan kematian dia. Pada waktu orang Quraisy ini nak balas dendam kepada dia, orang tengok bagaimana Khubayb bin Adi ni kena libah dengan pedang, kena cucuk, kena tikam sebagainya, menyebabkan Khubayb bin Adi ni tidak bermaya. Tetapi apa yang paling mengingatkan Sa'id bin Amir ni, dia nak masuk Islam, bila dia melihat Khubayb bin Adi ni tuan-tuan, sewaktu sebelum orang Quraisy nak bunuh dia, dia minta untuk solat. Dia minta untuk solat. Bila dia solat tuan-tuan, Khubayb bin Adi ni solat, sebab dia tahu orang Quraisy nak bunuh dia, dia minta izin dengan orang kafir Quraisy, ya para pemimpin Quraisy, izinkan aku solat. Jadi orang kafir Quraisy pun berizinkan Khubayb ni solat, lalu Khubayb pun solat 2 rakaat. Dia angkat takbir Allahu Akbar, maka dia angkat takbir, dia solat. Dan dalam hati Khubayb ni benda apa tuan-tuan? Kalau kita orang nak bunuh kita semayang paling kurang 15 minit. Tak pun sejam dak semayang. Tak tahulah macam mana keadaan orang yang digantung di penjara tuan-tuan tak. Subuh dia semayang, subuh yang terakhir tu, saya pernah tengok dokumentari lah. Orang, saya lupa dah, dekat YouTube saya tengok. Hari terakhir sebelum digantung tuan-tuan, orang yang penjara akhir ni, tahanan akhir ni tuan-tuan, bila hari terakhir digantung ni tuan-tuan, walaupun dia ni boleh request nak makan apa, tak boleh lebih daripada RM10. Nak makan chicken chop ke, bawah RM10. RM9 ke, boleh. Saya ni dapat tauliah untuk mengajar di Perak Kuantan tuan-tuan. Perak Kuantan ni antara kita mengajar banduan lah tuan-tuan. Banduan yang akhir, banduan bukan akhir, banduan yang mendapat pelepasan daripada penjara, yang mereka ni ada 2-3 bulan lagi untuk keluar daripada tahanan polis lah, tahanan penjara. Mereka ni dibenarkan bekerja lah, duduk dengan masyarakat, tapi setiap hari Selasa kena lapor diri dekat Perak Kuantan. Jadi saya pernah tanya dia orang pernah kenal tak orang banduan akhir? Pernah Ustaz. Tapi kesian lah dia kata Ustaz, sebab dia orang duk ingat semua bila tarikh nak mati. Kadang-kadang ada orang ni dia tulis dengan ailio dia bila tarikh dia kena gantung. Solat dia lama Ustaz, dia kata solat lama Ustaz. Nak kira saya, dia kata kalau Ustaz rasanya semayang dia lama Ustaz, sebab dia tahu tarikh kematian dia. Hari terakhir wallahu a'lam macam mana solat terakhir dia, bagaimana dia minta ampun pada Allah. Begitu juga Khubayb tuan-tuan, bila dia tahu orang kafir Quraisy nak bunuh dia, maka dia pun minta untuk dia solat 2 rakaat. Lalu dia angkat takbir, dia solat. Maka dalam hati dia kata ni, kalau aku lambatkan solat, orang kafir Quraisy ingat aku ni nak cuba melambat-lambatkan kematian aku. Gitu tuan-tuan. Lalu dia mempercepatkan solat sunat dia. Maka dia bagi tahu kepada kafir Quraisy, janganlah kamu ingat bahawa aku solat ini merupakan aku nak melambat-lambatkan kematian aku. Tidak. Ini kerana aku nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa hati yang tenang. Begitulah Khubayb ini tuan-tuan. Selesai Khubayb menoleh kepada para pemimpin, selesai solat, Khubayb pun menoleh ke arah para pemimpin Quraisy, demi Allah, kalau aku tidak bimbang kamu semua beranggapan aku memanjangkan solat kerana aku takut akan kematian, nescaya aku akan memperbanyakkan banyak rakaat solat aku. Khubayb kata, kalau aku ni tak merasakan kamu ini bimbang, kamu ini cakap aku ni takut, maka aku tak memperbanyakkan solat aku risau kamu cakap aku takut mati. Khubayb kata. Lalu selesai daripada solat, bila dia cakap macam tu, Sa'id pun nampaklah, Sa'id bin Amir yang belum Islam ni nampaklah bagaimana Khubayb ni dia kelar badan dia, bahkan ada yang bertindak lebih kejam pada itu, langsung tidak ada keberi kemanusiaan langsung. Khubayb tidak boleh berbuat apa-apa selain menahan kesakitan yang hebat akibat daripada dihiris oleh sekumpulan manusia yang berhati binatang itu. Bagaimana tuan-tuan, dia kena salib pada satu tiang. Orang kafir, para pemimpin Arab Quraisy ni ambil pisau siap badan dia macam lapah daging. Dia tahan sakit tuan-tuan, tahan sakit. Dan bila dia tengah tahan sakit tu, Arab kafir Quraisy ni tanya, adakah mahukah engkau jika Muhammad menggantikan tempat kamu sekarang? Orang kafir Quraisy ni tanya kepada Khubayb ni, kamu tu kena seksa macam ni, boleh tak kami ambil Muhammad ganti tempat kamu? Nabi Muhammad ganti tempat kamu.
Khubayb pun jawab, demi Allah, aku tidak akan mahu hidup dengan aman dan tenteram dengan keluarga, dengan anak-anakku sedang Muhammad ditusuk dengan duri kecil. Begitulah sayangnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi. Walaupun dia kata nak ganti tempat dia lagi, walaupun Nabi terpijak dengan duri kecil pun dia tak hidup dengan aman. Dia kata tak hidup dengan tentera, hidup tak tenang kalau Nabi tercucuk dengan duri yang kecil pun. Maka begitulah, bila dia sebut macam tu, orang Quraisy ni jadi gila, tuan-tuan. Dia kata hebat sungguh lah akidah orang Islam. Dia jadi gila, orang Quraisy ni jadi gila, lalu terus ramai-ramai duduk dalam apa orang panggil demonstrasi lah, tuan-tuan. Tengah bunuh orang, seorang ramai-ramai duduk berhimpun, bunuh dia. Maka para pemimpin Quraisy pun membunuh Khubayb bin Adi, maka syahidlah Khubayb bin Adi. Dan diceritakan oleh ulama sirah, tidak terkira banyaknya tikaman dan siap ataupun dilapah badan Khubayb bin Adi pada hari tersebut yang tidak dapat dilupakan oleh Sa'id bin Amir. Sebelum Khubayb bin Adi ni dibunuh oleh kafir Quraisy, Khubayb bin Adi sebut, memandang ke langit, dia kata, ya Allah, balaslah perbuatan mereka dan binasalah mereka semua, dan janganlah engkau membiarkan seorang pun terlepas. Sa'id bin Amir ni bila Khubayb bin Adi menjerit perkataan ni, dia ingat sampai bila-bila. Sebab itulah waktu dah bunuh Khubayb bin Adi, orang lain pun beredar, tetapi Sa'id bin Amir balik ke rumah dia, peristiwa ni lekat dalam hati dia. Dia teringat peristiwa ni. Hebat sungguh, dia kata, akidah yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kena siap, kena tikar macam tu pun tak ubah lagi agama. Hebatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia balik ke rumah Sa'id bin Amir ni, Al-Jumahi ni, dia balik rumah, dia terfikir, macam manalah Rasulullah ajar sahabat dia sampai begitu sekali mempertahankan akidah dia. Dan Khubayb bin Adi ni bila dia meninggal menjadi lekat pada hati Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir lama-lama kemudian dia duduk layan perasaan dia, duduk layan bisikan hati dia. Maka dia kata, hati dia berkata, wahai Sa'id bin Amir, hati dia dengar perkataan hati dia. Dia dengar sendiri, dia kata, wahai Amir, ikutlah hati kamu mencari kebenaran. Dan lama-lama bila dia dengar macam tu, lalu Sa'id bin Amir pun berdiri. Selepas beberapa bulan, Sa'id bin Amir pun berdiri di hadapan penduduk Madinah. Lalu dia kata kepada orang ramai bahawa dia telah mengumumkan bahawa ni dia telah mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia terlepas daripada segala dosa yang dilakukan oleh para pemimpin Quraisy yang membunuh Khubayb bin Adi. Dan dia tu teruslah berhijrah ke Madinah, tuan-tuan. Dia pun berhijrahlah ke Madinah. Bila dia berhijrah ke Madinah, tuan-tuan, waktu itulah dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar dengan Nabi dan dia ikut segala peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'id bin Amir ni, tuan-tuan, memberikan taat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi taat setia kepada khalifah selepas Nabi. Kalau sahabat ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, selepas wafatnya Nabi, naiknya Abu Bakar. Dia ada kisah, tuan-tuan, sebelum naik Abu Bakar, Sayyidina Umar ni sebenarnya dia melantik seorang sahabat yang lain, iaitu Abu Ubaidah. Dia melantik Abu Ubaidah sebelum melantik Sayyidina Abu Bakar. Tetapi Abu Ubaidah ni, tuan-tuan, Abu Ubaidah menolak daripada dilantik menjadi khalifah. Dia kata, aku tidak akan melintas seorang lelaki yang disuruh oleh Nabi menjadi imam jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, iaitu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, selepas tu Sayyidina Umar sebagainya. Maka Sa'id bin Amir ni dia taat kepada khalifah walaupun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita nak masuk kisah bagaimana Sa'id bin Amir ini, dia ni menjadi gubernur yang paling miskin di kalangan apa? Di kalangan rakyat dia. Waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sa'id bin Amir ni nasihat kepada Sayyidina Umar. Dia nasihat macam mana? Wahai Sayyidina Umar,
kamu mengambil beratlah terhadap setiap urusan orang yang Allah menjadikan kamu sebagai pemimpin daripada kaum muslimin. Cintailah kebaikan untuk mereka sebagaimana engkau mencintai kebaikan untuk dirimu dan keluargamu. Dan bencilah sesuatu yang buruk kepada mereka sebagaimana engkau membenci keburukan untuk dirimu dan keluargamu. Bukalah pintu kebaikan dan janganlah engkau hiraukan ejekan orang lain. Bila Sa'id bin Amir ni nasihat kepada Saidina Umar, apa Saidina Umar buat tuan-tuan? Saidina Umar kata, wahai Sa'id bin Amir, siapakah yang sanggup melakukan semua perkara tersebut? Lalu dijawab Sa'id bin Amir, lelaki seperti kamu yang akan sanggup melakukannya kerana kamu tergolong daripada kalangan mereka yang Allah menjadikan pemimpin ke atas urusan umat Muhammad yang tiada penghalang antara dia dengan Allah. Maksudnya Sa'id bin Amir ni nasihat kepada Saidina Umar sebagai dia ni seorang pemimpin. Jadi apa Saidina Umar buat? Wahai Sa'id bin Amir, aku jadikan kamu pemimpin juga boleh ke? Maksudnya bila Sa'id bin Amir nasihat kepada Saidina Umar sebagai pemimpin, Saidina Umar kata kalau gitu kamu jadi pemimpin juga. Baru kamu rasa bagaimana perasaan aku menjadi pemimpin. Dia kata sedap nasihat korang jadi pemimpin. Jadi pemimpin jugalah. Sebab tu Sa'id bin Amir ni tolak tuan-tuan, tolak. Dia ni toleh ni. Tuan-tuan kena ingat Saidina Umar ni seorang sahabat Nabi yang tegar. Antara ramai-ramai sahabat Nabi pergi berhijrah, Saidina Umar je hak berdiri kata, siapa yang menahan aku nak berhijrah ke Madinah, siapa yang tahan daripada aku berhijrah ke Madinah, kamu boleh tengok isteri kamu menjadi janda dan anak kamu menjadi yatim. Saidina Umar ni kalau pernah tuan-tuan ulama sirah menceritakan fizikal Saidina Umar ni kalau dia naik kuda tuan-tuan. Dia naik kuda ni ibarat kuda tuan-tuan. Kalau kaki dia ni tak letak atas tepat pelapik kaki kuda tu, kaki dia ni akan terseret dengan padang pasir. Tuan-tuan kalau tu ajak bergaduh tuan tak payahlah. Dia tampar kita terbelok tuan-tuan, kena pergi nguru. Ni Saidina Umar ni tuan-tuan, kalau naik kuda, bergerak kuda tu, kalau dia tak letak atas pelapik kaki kuda tu, menyebabkan kaki dia terseret atas padang pasir tuan-tuan. Jadi sebab itulah waktu dia berhijrah, dia kata siapa yang sekat aku, dia boleh tengok isteri dia ni akan menjadi janda dan anak dia akan menjadi yatim. Begitulah ketegasan. Begitu juga Sa'id bin Amir ni bila dia nasihat Umar berkenaan dengan pemimpin yang baik, maka Umar radhiyallahu anhu ni kata, kalau begitu Sa'id bin Amir kamu kena jadi pemimpin jugalah, jangan nasihat aku saja. Maka bila Sa'id ni tolak, lalu Saidina Umar kata tak boleh, kamu kena jadi pemimpin juga. Lalu Sa'id bin Amir itu telah menghantar menjadi governor di Hims, satu tempat wilayah perluasan kuasa Saidina Umar. Maka dihantarlah Sa'id bin Amir menjadi pemimpin ataupun governor di Hims. Lalu Saidina Umar kata, apakah aku harus memberimu harta wahai Sa'id? Lalu Sa'id menjawab, untuk apa semua itu wahai Amirul Mukminin? Sungguh hakku di Baitulmal lebih banyak daripada keperluanku. Kalau orang ni jadi pemimpin tuan-tuan tak, ahli parlimen ke, don ke, tentu dapat gaji lah tuan-tuan. Bila Umar ni lantik Sa'id bin Amir, maka Umar kata, berapa gaji kamu nak wahai Sa'id bin Amir kamu menjadi pemimpin? Sa'id bin Amir kata, dengan duit yang aku ada ni, banyak lagi aku kena bagi ke pusat zakat daripada aku ambil gaji. Maksudnya dia tak nak gaji tuan-tuan. Jadi Sa'id aku pada perintah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Berapa lama Sa'id berkhidmat di Hims, datang beberapa orang penduduk Hims ke Madinah, mereka mahu bertemu dengan Khalifah Umar Al-Khattab. Atas permintaan Umar, mereka menyerahkan sejumlah nama fakir miskin yang ada di Hims. Salah satunya antaranya adalah nama Sa'id bin Amir tuan-tuan. Bila seorang sahabat Nabi, sahabat Saidina Umar nak datang jumpa dengan Saidina Umar di Madinah, maka dengan kedatangan diorang ni, Saidina Umar kata, sewaktu kamu datang, kamu listkan nama-nama asnaf yang berada di Hims. Nama-nama orang miskin yang berada di Hims, Baitulmal nak tolong, Khalifah Umar nak tolong. Lalu sahabat ni daripada Hims teruslah ke
ke Madinah berjumpa dengan Saidina Umar. Lalu Saidina Umar pun tengoklah list nama-nama orang miskin yang berada di Hims. Bila dia tengok nama-nama tersebut, ada antara salah satunya nama Sa'id bin Amir. Bila ada nama Sa'id bin Amir, Saidina Umar tanya, wahai sahabat, siapakah Sa'id bin Amir ni? Ya Umar, dia adalah pemimpin kami. Pemimpin tuan-tuan, orang miskin di kalangan tempat dia. Macam mana jadi pemimpin tuan-tuan? Dia paling miskin, dia ada tempat dia, antara yang miskin. Lalu Saidina Umar kata, adakah pemimpin kamu antara salah seorang orang yang fakir tuan-tuan? Dia kata, sahabat dia kata, betul, benar wahai Saidina Umar, demi Allah, sudah berlalu beberapa hari yang panjang sedangkan dapur dia tidak berasap. Mudah je orang tuan-tuan. Orang Arab dulu nak tengok bagaimana orang ni ada makanan ke tak ada makanan. Kalau sekarang bolehlah mungkin dapur tak berasap, order food panda. Order food panda, order McD, delivery sebagainya. Tapi dulu bagaimana orang pemimpin nak tengok rumah tu tak ada makanan, dia tengok rumah tu dapur tu berasap tak. Jadi dapur dia tengok, sahabat ni tengok dapur Sa'id bin Amir ni lama dah tak berasap wahai Saidina Umar, aku merasakan sudah lama makanan di rumah dia tak ada. Dan Umar ni bila dengar kenyataan tu, Umar pun menangis tuan-tuan. Mengalir air mata Umar, dia kata sehingga basuh janggut Saidina Umar ni. Dia kata dia menyerahkan satu uncang berisi wang 1000 dinar kepada utusan penduduk Hims tersebut untuk diberikan kepada Sa'id bin Amir. Bila Saidina Umar ni bagi satu uncang 1000 dinar kepada sahabat Nabi itu, sahabat Saidina Umar itu, untuk hantar wang ini kepada Sa'id bin Amir. Saidina Umar kata, macam mana jadi pemimpin tu? Miskin, dia paling miskin tu. Pelik ni tuan-tuan tu. Orang panggil melanggar hukum dunia sekarang lah. Dulu wallahu alam lah zaman Nabi dulu. Tapi sekarang ni kalau kita tengok pemimpin kita, tak ada orang susah lah tuan-tuan. Tak ada lah pemimpin kita pergi minta asnah, dia minta beras dengan mu'id, tak ada lagi. Keluar kenyataan, ni YB ni akibat kekurangan makanan, keluar berita. Terpaksa meminta beras di pejabat pusat zakat. Tak ada lagi tuan-tuan zaman kita, tak jumpa lagi. Tapi zaman Saidina Umar ada pemimpin yang susah, terpaksa rumah dia tak berasap, dapur tak dapat makanan, sehingga kan Khalifah Umar terpaksa memberikan duit kepada dia. Jadi dibawakanlah. Lalu Saidina Umar sebelum berpisah dengan sahabat yang nak bawa duit kepada Sa'id bin Amir, dia kata, sampaikanlah salam kepada Sa'id bin Amir, katakanlah kepada Amirul Mukminin memberikan harta ini kepadamu kerana untuk memenuhi keperluan bagi dirimu. Dia tak nak Sa'id bin Amir ni salah faham. Saidina Umar bagi duit ni bukan untuk penduduk Hims, tapi untuk dia sendiri. Sebab tu Saidina Umar kata, dia pesan awal-awal, ini duit ni adalah keperluan untuk diri kamu. Maka ketika Sa'id menerima uncang itu daripada utusan Hims yang baru tiba dari Madinah, melihat isinya, segera dia meletakkan uncang itu jauh daripadanya. Terucap di bibir kalimah yang dilafazkan apabila seorang yang ditimpa musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini pelik orang ni tuan-tuan. Kalau kita cek dalam akaun bank tu, online ke, CIMB klik my bank to you ke, buka CIMB tiba-tiba masuk 100,000. Masuk 1,000 orang bagi, dapat duit bering ke, dapat duit duit apa-apa sebagainya. Kita ucap alhamdulillah tuan-tuan. Tetapi Sa'id bin Amir dapat uncang 1,000 dinar daripada Saidina Umar, disebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Disebut macam tu tuan-tuan. Ni inna lillah ni adalah satu kalimah yang kita sebut bila orang tu meninggal ataupun orang tu kena tipu musibah ataupun sakit. Tapi dia dapat duit sebut innalillah. Setara mana tuan-tuan iman dia. Kita tengok bagaimana, kenapa dia sebut innalillah. Bila dia sebut perkataan innalillah wa inna ilaihi raji'un, maka isterinya pun mendengar ucapan tersebut. Bila dia sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un, isteri dia dengar dia sebut. Maka isteri datang, wahai suamiku, apakah terjadi kepada Saidina Umar? Adakah Saidina Umar sakit? Adakah Saidina Umar ni mati, meninggal dunia? Lalu Sa'id kata, bahkan lebih besar daripada itu.
Lalu isteri dia tanya lagi, wahai kaum muslimin diserang musuh? Sa'id kata lebih besar lagi pada tu. Dia kata, isterinya bertanya, apakah yang lebih besar daripada itu? Sa'id menjawab, dunia telah masuk kepadaku untuk memusnahkan akhiratku. Hebat tuan-tuan sahabat Nabi ni. Duit tu dapat kepada dia, dia kata rosoknya akhirat ni. Sebab duit dunia dah masuk kepada dia. Kalau kita ni tuan dapat duit ni bersyukur sangat kalau masuk projek ke sebagainya bersyukur sangat. Tapi dia duit bagi dia merupakan satu bala kepada dia. Maka lalu seterusnya isteri dia pun berkata maka jauhilah. Lalu isteri dia ni tak tahu dia dapat duit daripada Khalifah Umar. Sa'id bertanya kepada isteri dia, apakah engkau akan menolongku? Makanya isteri menjawab, ya. Sa'id mengambil wang 1000 dinar pemberian Khalifah Umar dan memasukkan beberapa dalam uncang yang kecil. Dia bahagikan 1000 dinar tu, dia bahagikan, dia letak dalam uncang yang kecil. Maka dia bahagi semua kepada orang. Dia tak ambil satu sen pun, dia bagi semua kepada orang. Duit daripada Sayyidina Umar tersebut. Maka habis bab tersebut, bagaimana yang miskin, kita masuk kisah yang terakhir bagi Sa'id bin Amir ni tuan-tuan. Pada suatu ketika, apabila dah lama bagi Sa'id bin Amir ni perintah Hims ni tuan-tuan, satu tempat bernama Hims, maka Sayyidina Umar ni buatlah kunjungan hormat, dia panggil. Kalau Perdana Menteri kita buat kunjungan hormat ke negeri Pahang jadi Sayyidina Umar ni sebagai khalifah pemimpin yang besar, pergilah buat kunjungan di tempat Sa'id bin Amir ni perintah. Bila dia pergi ke Sa'id bin Amir, tempat Sa'id bin Amir perintah, dia tak bagi tahu Sa'id bin Amir, dia pergi senyap-senyap. Maka bila dia pergi senyap-senyap, Sayyidina Umar ni kumpul orang Hims, lalu bertanya kepada orang Hims, adakah Sayyidina Umar dia bagi tahu, aku berdoa kepada Allah agar aku tidak curiga kepadanya kerana aku sangat mempercayainya. Pada waktu tu Sayyidina Umar pun kumpul penduduk Hims untuk tanya berkenaan dengan bagaimana pemimpin ataupun pemimpin Hims iaitu Sa'id bin Amir menguruskan urusan orang di sini. Maka bila dikumpul, maka semuanya orang hadir, maka Umar meminta penduduk meluahkan rasa tidak puas hati mereka tentang Sa'id bin Amir. Seorang penduduk mewakili yang ramai pun menjawab, dia tidak pernah menemui kami kecuali setelah siang terik. Ada seorang ngadu bila Umar kata, siapa yang tak puas hati dengan Sa'id bin Amir boleh bangun pada hari ini. Maka seorang lelaki pun bangun. Bila dia bangun, dia bagi tahu kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, Sa'id bin Amir ni aku tak pernah jumpa dia pada pagi hari. Kalau jumpa dia pun pada siang hari sahaja, pada waktu tengah hari yang terik sahaja. Lalu Umar bertanya kepada Sa'id. Sayyidina Umar pun panggillah Sa'id bin Amir untuk duduk sekali pada majlis tersebut. Lalu Sayyidina Umar tanya pada, wahai Sa'id, apakah alasan kamu mengenai orang komplain kamu ni tak jumpa pada pagi hari, orang jumpa kamu pada siang hari? Lalu Sa'id bin Amir pun ragu-ragu nak jawab. Ragu-ragu ni bukan buat salah tuan-tuan, ragu-ragu nak jawab. Lalu dia pun bersuara, demi Allah, sebenarnya aku tidak ingin memberitahunya, oleh kerana telah menjadi keperluan untuk diberitahu, aku beritahu sekarang. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku akan bangun membuat adunan roti untuk mereka, menunggunya sehingga masak dan menghidangkan kepada mereka. Kemudian aku berwuduk dan barulah aku keluar menemui orang ramai. Tuan-tuan, pemimpin tak ada bibik tuan-tuan. Pemimpin tak ada pembantu. Kalau pemimpin kita tukang masuk ada, driver ada, bahagian kemas rumah ada, bahagian cucuk, bahagian tu pun ada, bahagian tek tu pun ada. Tetapi Sa'id bin Amir ni tuan-tuan, sahabat Nabi, kerana dia orang komplain dia keluar lambat, keluar tengah hari. Jadi dia kata, ya wahai Sayyidina Umar, aku tak nak sebut benda ni sebab kebaikan dia pada keluarga dia, tapi sebab dia pemimpin orang tanya, dia sebut juga. Aku sebelum keluar berjumpa dengan rakyat aku penuhi perut anak bini aku dulu. Pagi-pagi lagi aku bangun, aku buat adunan roti, aku bakar roti tersebut sehingga masak, barulah aku keluar setelah anak aku makan, barulah aku keluar berjumpa dengan rakyat aku. Jadi Umar bertanya, okey, dah selesai, dah satu aduan, siapa nak mengadu lagi? Siapa yang tak puas hati lagi dengan Sa'id bin Amir? Maka seorang lelaki pun bangun lagi. Dia kata, macam mana? Wahai Umar,
Sa'id bin Amir ni bukan tengah hari, bukan pagi saja tak jumpa dia, malam pun saya tak jumpa dia. Dia kata malam hari pun susah nak jumpa Sa'id bin Amir ni. Oh ni tak tuan-tuan. Sampai ke malam hari cari pemimpin. Oh kita nak jumpa pemimpin payah. Payah nak jumpa. Bulan 8 nanti. Banyaklah jumpa bulan 8 nanti. Bulan 7, bulan 8 nanti banyak jumpa. Seseorang lain pun menjawab, dia tidak berjumpa malam hari wahai Sa'id bin Amir. Maka Saidina Umar pun bertanya kepada Sa'id bin Amir, wahai Sa'id, apakah jawapan kamu terhadap aduan ini? Maka Sa'id bin Amir kata, demi Allah, sebenarnya aku tidak suka menghebahkan. Aku telah memperuntukkan waktu siangku untuk mereka dan pada waktu malamku untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu siang tu dia pulang habis, dia jumpa dengan rakyat ada, dia tengok orang miskin kat mana, kampung mana, orang miskin kat mana. Lalu pada malam hari dia peruntukkan malam hari ni dia untuk Allah sahaja. Dia waktu dia beribadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila aduan ni dah selesai dah aduan ni, maka seorang lelaki lagi bangun untuk mengadu kepada Saidina Umar berkenaan dengan Sa'id bin Amir. Dia pun kata, wahai Saidina Umar, setiap kali dalam sebulan mesti satu hari tidak akan berjumpa Sa'id bin Amir. Oh ni gila tuan-tuan. Sehari tak berjumpa pemimpin, report dah. Sehari tak jumpa pemimpin ni, report dah kepada Saidina Umar. Bukannya tak jumpa 28 hari, sehari tak berjumpa pemimpin, report pada Saidina Umar. Dia kata dalam sebulan mesti satu hari Sa'id bin Amir tak keluar daripada rumah dia, tak jumpa dengan orang ramai. Lalu Saidina Umar kata, wahai Sa'id, apakah alasan kamu bagi pertanyaan aduan orang ini? Maka Sa'id bin Amir kata, aku tidak mempunyai pembantu. Wahai Amirul Mukminin, aku juga tidak mempunyai sehelai kain pun kecuali kain yang aku pakai sekarang. Sa'id bin Amir kata, jubah aku tak ada wahai Saidina Umar. Yang aku ada jubah sekarang, jubah yang aku pakai sekarang ni lah. Aku ada pakaian yang aku ada. Aku tak ada pakaian lain untuk berjumpa dengan orang lain. Dan aku mencucinya setiap sebulan sekali dan menunggunya sehingga kering. Setelah itu aku keluar menemui mereka pada petang hari. Bila tak ada baju ni tuan-tuan, Sa'id bin Amir ni akan basuh baju dia sebulan sekali. Bila sebulan sekali dia basuh baju tuan-tuan. Baju ada selai, dia basuh sebulan sekali. Bila dia basuh, tak ada baju lah nak jumpa dengan orang. Dia kena tunggu baju dia kering, baru dia boleh keluar dengan orang. Kalau hujan tuan-tuan, tak keluar lah. Musim panas macam kita sekarang bolehlah keluar. Tapi Sa'id bin Amir ni ada selai baju je tuan-tuan. Kita kalau kiranya orang rumah kita lagilah, tudung tak pakai dalam almari berapa banyak dah tak? Boleh buat banda. Kita jubah saja ada 7 helai. Boleh gilir setiap hari. Tapi Sa'id bin Amir seorang pemimpin ada selai jubah je. Sebulan sekali dia akan basuh jubah dia. Pada petang hari baru dia tunggu jubah dia kering, dia pakai, barulah pergi dia jumpa dengan rakyat dia. Hebatnya seorang Sa'id bin Amir ni. Maka bila Umar selesai jawapan itu, maka Saidina Umar pun tanya, apa lagi kamu nak komplain kepada Sa'id bin Amir? Maka seorang lelaki last sekali bangun, dia kata, wahai Saidina Umar, aku tengok Sa'id bin Amir ni bila dia pergi ke majlis, dia akan menggigil dah hampir pitam. Bila dia pergi tempat orang ramai, berkumpul tempat orang ramai, dia akan menggigil dan pening kepala dia sampai dia nak pensai. Lalu Umar kata, wahai Sa'id bin Amir, macam mana terjadi? Bagaimana hal ini boleh terjadi? Lalu Sa'id bin Amir, aku melihat kematian Khubayb bin Adi dan ketika itu aku masih musyrik. Dan aku melihat bagaimana kaum Quraisy memotong-motong tubuhnya. Dan mereka berkata kepadanya, relakah engkau jika Muhammad menggantikan tempatmu ini? Khubayb menjawab, demi Allah, aku tidak rela hidup selamat bersama keluarga dan anak-anakku sedang Muhammad ditusuk jari. Demi Allah, dia kata, setiap kali aku terbayangkan pada hari itu dan bagaimana aku tidak menolongnya, aku menjadi sangat khawatir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuniku. Maka itulah terjadi kepada aku hingga hari ini. Sebab apa dia ni bergetar bila pergi tempat orang ramai, perhimpunan orang ramai, dia teringat
sahabat Nabi yang kena bunuh di hadapan dia waktu dia belum Islam lagi. Dia kata dia risau, dia tengok Khubayb ni kena potong, kena siap, tapi dia tak tolong, dia risau Allah tidak mengampuni dia. Maka Sayyidina Umar pun mengucapkan Alhamdulillah sambil berkata, Maha suci Allah yang tidak membuatku curiga kepada Sa'id bin Amir. Dan untuk Sa'id pula diberi, Sayyidina Umar bagi lagi kepada dia 1000 dinar lagi untuk memenuhi keperluan dia, dan pemberian daripada Amirul Mukminin itu menggembirakan isteri Sa'id, sudah bercadang mahu membeli keperluan rumah serta mendapatkan seorang tetamu. Jadi isteri Sa'id bin Amir ni pernah bagi tahu kepada Sa'id bin Amir, kalau dia dapat duit, dia nak cari keperluan rumah, nak pergi pasar cari barang sikit untuk rumah, dan nak cari seorang pembantu dekat rumah. Jadi untuk Sa'id, namun cepat pula ditegah oleh Sa'id. Sa'id kata, jangan guna duit ini. Dia kata, jangan guna duit ini. Apakah kamu mahu memiliki yang lebih baik daripada itu? Sa'id tanya kepada isteri dia, wahai isteriku, jangan guna duit ini. Adakah kamu nak perkara yang lebih baik daripada kita menggunakan duit ini? Maka isterinya menjawab, apakah kebaikan itu? Lalu Sa'id kata, kita kembalikan kepada dia yang memberikan kepada kita, sedangkan kita amat berhajat apa yang bakal kita temuinya di sisinya. Lalu isterinya tanya lagi, apakah itu wahai Sa'id? Sa'id menjawab, kita meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman baik. Balas isterinya pula, ya semoga kamu dibalas dengan ganjaran yang lebih baik. Sebelum beredar, Sa'id memasukkan semua wang 1000 dinar itu dimasukkan di dalam uncang yang kecil, maka wang itu dibahagikan kepada anak yatim dan fakir miskin yang dirasakan berhak mendapatkan bantuan kewangan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredai Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Dia merupakan salah seorang yang mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, meskipun dirinya juga sangat memerlukan. Begitulah kisah tuan-tuan. Habis kisah Sa'id bin Amir, maka tuan-tuan kena ingatlah nama. Jangan keluar masjid sahut selepas tak ingat nama dah. Cerita dekat setengah jam ni tak ingat nama. Ingat semua, tak ingat panjang, ingat Sa'id bin Amir Al-Jumahi ni seorang sahabat Nabi, seorang pemimpin yang miskin. Yang ada sehelai jubah, yang penduduk di kalangan tempat dia perintah, dialah paling miskin. Umar Sayyidina Umar bagi 2 kali duit 1000 dinar kepada dia, semua dia bahagikan kepada orang-orang susah yang berada di penduduk dia. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan kisah yang kita dengar daripada kisah Sa'id bin Amir ni tuan-tuan mendapat pengajaran bagi kita untuk kita tidak membeli dunia kita dengan akhirat. Maksudnya tidak membeli akhirat kita dengan dunia, menggadaikan akhirat kita dengan dunia. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan orang yang dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah sekadar itu tuan-tuan, insya-Allah kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.